أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين حماد مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إن أبلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. Maksudnya, oleh itu berpegang teguhlah kepada ajaran Islam yang sedang engkau amalkan, dan janganlah engkau menurut kemahuan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Mereka suka kalaulah engkau bertolak ansur menurut kemahuan mereka, supaya mereka pun bertolak ansur, berlemah lembut pada zahirnya terhadapmu. Dan janganlah engkau berkisar dari pendirianmu yang benar, dan jangan menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina pendapatnya dan amalannya, yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah, hasutan, yang sangat-sangat menghalangi berlakunya segala jenis kebajikan, yang melanggar hukum-hukum agama, lagi yang sangat-sangat berdosa, yang jahat, kejam, yang selain itu tidak tentu pula bapanya. Adakah kerana ia seorang yang banyak harta benda dan ramai anak pinaknya, maka dia mendustakan agama kami? Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini ialah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Orang yang bersifat demikian, tetaplah kami akan mendedahkan kehinaannya. Kami akan adakan tanda di atas hidungnya yang berupa belalai itu. Sesungguhnya kami telah timpakan mereka dengan bala bencana, sebagaimana kami timpakan tuan-tuan punya kebun dari kalangan kaum yang telah lalu, ketika orang-orang itu bersumpah bahawa mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada esok pagi. Ayat-ayat ini masih lagi mengesahkan tentang kejahatan pemimpin-pemimpin Mekah, khususnya Al-Walid bin Al-Mughirah. Setengah ulama mengatakan Abu Jahal, dan ada yang mengatakan Abdurrahman bin Al-Aswad, Al-Aswad bin Abi Yaghuth. Semuanya adalah pemimpin Mekah yang menentang Nabi SAW bila Nabi berdakwah mengajak mereka kepada Islam. Allah mengatakan, fala tuta'il mukadzibin, maka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau mentaati, jangan engkau ikut pembohong-pembohong, orang-orang yang membohongi ajaran agama itu, wahai Muhammad. Jangan ikut kemahuan orang yang membohongi agama Allah, yang menentang agama Allah, walaupun apa yang mereka buat. Wallu law tudhinu fayudhinun. Mereka sangat suka kalau engkau bertolak ansur dengan mereka, ikut kemahuan dan kehendak mereka. Di antaranya mereka meminta supaya kita tolak ansur, wahai Muhammad. Apa salahnya hari ni mu semayang ikut aku, esok aku semayang ikut mu pula. Kita tolak ansur.
Hari-hari aku semayang, caramu aku ikutmu. Ada ke Kaabah. Hari-hari mu sembah berhala macam aku juga. Kita tak usah baloh. Tak usah baloh. Tujuannya kerana kita nak bersatu. Maka Allah tidak mengizinkan Nabi SAW mengikut kemahuan mereka. Sehingga menghalalkan syirik. Mengharukan kufur. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Sabda Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman wa harrama halalan. Orang Islam hendaklah menunaikan syarat-syarat mereka. Orang Islam boleh buat perjanjian dengan orang kafir. Bukan saja dengan orang Islam. Dengan orang kafir pun kita boleh buat perjanjian. Tetapi tidak boleh perjanjian yang menghalalkan yang haram, yang mengharamkan yang halal. Perjanjian yang meninggalkan hukum-hukum agama tidak boleh sekali-kali. Dia nak suruh kita orang Islam 3 hukum agama, tak boleh. Mari kita buat perjanjian supaya arak ni kalau ada lesen halal. Tak ada lesen baru haram. Orang Islam boleh pergi minum juga. Tak boleh. Kecuali arak dibenarkan untuk agama dia. Minumlah puak-puak mu nak minum. Puak aku tak boleh minum arak. Mu nak buat upacara semayangmu, boleh. Tapi nak ikut aku, ikut upacara semayangmu, tak boleh. Ini. Boleh berjiran dengan orang kafir. Jaga hak-hak jiran. Tetapi kerana tolak asal nak ikut cara-cara agama dia, tidak boleh. Ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala melarang Nabi-Nya SAW. Kita boleh pakak tapi buang cita-cita Islam kita. Nak laksanakan hudud tak boleh. Itu tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh batal kita nak laksanakan syariat Allah Ta'ala. Dia tak boleh batal. Masalah dia nak tanya, dia nak persoal, kita boleh jawab. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat dalam surah Al-Ma'idah merupakan ayat-ayat untuk menjawab kepada orang kafir yang mempersoalkan hukum qisas dan hudud yang diamalkan di Madinah. Dalam keadaan orang kafir masih berada di Madinah lagi di masa itu. Ini kita kena faham. Kita kena terang ke dia apa hikmah hukum-hukum ini. Akhirnya bila dia faham, dia akan terima hukum Islam. Akan jadi begitu. Jangan kerak selalu. Kita tak tolak ansur dan kita terangkan kepada mereka. Itu cara yang diajar oleh Islam. Islam ajar begitu. Dalam bab ini Allah Ta'ala melarang Nabi. Asalnya duhnu ni minyak licin. Biar licin, biar gelicin. Ikut apa orang kafir nak. Tak boleh. Kita mesti tetap dengan ajaran kita. Wala tuta' kulla halafin mahin. Jangan engkau mentaati orang yang suka bersumpah yang hina itu. Yang suka bersumpah. Dia bersumpah mana? Apa lagi orang kafir Mekah sumpah dengan Allah. Dia bersebut Allah juga. Kita kata Allah, orang Kristian kata Allah, orang Yahudi kata Allah, orang musyrikin Mekah kata Allah juga. Bahkan bila buat perjanjian dengan Nabi, tulis Allah bismikallahumma. Tulis perkataan Allah. Nabi suruh tulis bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh terima. Tulis bismikallahumma. Tulis bismikallahumma hak dia nak. Tulis bismikallahumma dalam surat perjanjian Hudaybiyah yang terkenal. Dia nak pakai kalimah Allah, pakai kalimah Allah. Bahkan dia bersumpah. Dia bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, wallahi. Kita tak boleh larang dia bersumpah. Tapi jangan ikut dia. Walaupun dia bersumpah, tak boleh percaya ke dia. Tak boleh percaya. Ini main-main saja. Sumpah main-main. Bukan sumpah sungguh. Main-main, kena tapak dia. Mahin. Yang hina. Yang hina. Memanglah bila kufur. Jadi hina lah. Hammazin. Masya'im binamim. Hammazin. Yang suka memaki hamun. Masya'in binamim. Setengah ulama mengatakan hammad ni dengan mulut. Hammazah ni masuk dengan tangan. Pukul dan katuk orang. Bukan maki katuk orang pula. Setengah ulama mengatakan demikian.
Masya'im binamim, yang berjalan dengan namim, yang suka melaga-lagakan orang, membawa berita-berita yang buruk supaya orang jadi kelahi. Ini namim. Nabi sebut dalam satu hadis, disebut dalam hadis Nabi berjalan lalu berjumpa dengan dua kubur. Nabi kata dua kubur ni sedang diseksa. Bukan dosa besar, dosanya tak besar. Yang satu ni dia basuh kecing tak bersih. Yang satu ni dia suka namimah, suka mengancung. Namim, suka mengancung. Dia orang Islam, suka mengancung. Lalu Nabi suruh ambil pelepah tamar yang hidup. Nabi pun kerak pelepah ni, Nabi pacak di atas kubur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meringankan seksa ataupun menghilangkan seksa keduanya dengan pelepah tamar yang hidup ini. Kerana pokok yang hidup bertasbih, memuji dan memuji Allah. Dengan tasbih pokok yang hidup, orang mati juga boleh mendapat rahmat di dalam kuburnya. Dengan sebab itu kalau nak bersih kubur, jangan buang semua sekali pokok-pokok itu. Biar ada rumput-rumput yang hidup di atasnya. Kecuali pokok yang besar. Besar sangat tak apalah. Pokok yang kecil biar di situ, jaga. Kerana pokok yang hidup ni bertasbih, memuji dan memuji Allah. Bersih, tak bersih kecing. Kecuali mereka yang sakit. Tubik air kecing sokmo, itu dimaafkan oleh syarak. Tak orang nak buat basuh-basuh, lepas tu pergi semayang tubik pula. Ambil semayang tubik, main 4-5 kali. Sampai kali ini dimaafkan oleh syarak. Tak apa, tak jadi salah. Yang salahnya dia boleh bersih, dia bukan ada pesakit apa-apa. Dia tak sambil lewa saja dalam membersih najis dia. Itu yang disebut seksa. Adapun seksa kubur. Adapun mereka yang dihinggapi penyakit dimaafkan oleh syarak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang itu melainkan apa yang mampu dia buat. Yang tak mampu buat, Allah Ta'ala maafkan. Termasuklah mereka yang kecil seumur tadi, dimaafkan oleh syarak. Itu sebagai tambahan. Di mana ini perangai pemimpin Mekah suka melagakan di antara satu sama lain. Manna'in lil khairi mu'tadin athim, yang suka menghalang orang buat baik. Kalau ada orang nak buat baik, dia suka halang. Orang nak membelanjakan harta benda, nak tolong orang, dia suka halang. Dia suka sekat orang nak buat kebajikan. Ini di antara amalan-amalan jahat dia. Mu jangan ikut mereka yang perangai begini. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'tadin, yang melampaui batas, yang zalim terhadap orang, asim, yang banyak melakukan dosa, berbagai-bagai dosa. Ini orang fasik, orang jahat. Mu nak ikut ke orang macam ni, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang lewat kira yang sangat jahat, yang sangat jahat. Utullin ba'da dzalika zanim, yang terlalu keras, yang sifatnya keras, yang berkasar, yang terlalu zalim, yang terlalu jahat. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terlalu zalim, yang terlalu jahat, wahai Muhammad, jangan ikut era dia, jangan ikut segala perangai dia. Di situ diterjemah tentang yang tak menentu ibu bapanya. Kerana Allah Ta'ala menyebut keburukan orang kafir yang jahat, iaitulah Al-Walid bin Mughirah ni, dia anak tak nikah. Tuhan cela dia dengan makna itu. Tetapi yang lebih tepatnya ialah yang terlalu zalim, yang terlalu jahat. Mengikut maknanya yang asal. Anak yang tak nikah ni bukan dia salah. Hak lelaki ni, hak puan yang berzina tu salah. Anak tak bersalah. Kalau anak tu dia baik, tetap baik juga, soleh. Yang melakukan zina tu, lelaki dengan perempuan, dia boleh anak. Anak tu tidak bersalah. Tak bersalah. Itu tafsir yang lebih tepatnya. Zanim ini ialah yang terlalu zalim, yang terlalu kejam, yang terlalu
jahat, yang dikenali dengan kezaliman dan kejahatannya, sehingga kejahatan dia masyhur di kalangan kaumnya. Itu makna zanim. Itu mengikut yang ditafsirkan oleh setengah ulama-ulama tafsir. Dan tafsir inilah yang lebih tepat. Terjemahan inilah yang lebih tepat. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An kana dha malin wa banin. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين لا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Maksudnya, dan adakah kerana ia seorang yang banyak harta dan ramai anak pinaknya maka ia mendustakan agama kami? Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata ini ialah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Atau yang bersifat demikian tetaplah kami akan mendedahkan kehinaannya. Kami akan adakan tanda di atas hidungnya yang berupa belalai itu. Sesungguhnya kami telah timpakan mereka dengan balak bencana sebagaimana kami timpakan tuan-tuan punya kebun dari kalangan kaum yang telah lalu, ketika orang-orang itu bersumpah bahawa mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada esok pagi, serta mereka tidak menyebut pengecualian, maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh balak bencana dari Tuhanmu pada malam hari, sedang mereka semua tidur. Lalu menjadilah ia sebagai kebun yang telah binasa semua buahnya. Kemudian pada pagi-pagi mereka memanggil antara satu dengan yang lain. Setengahnya berkata, pergilah pada pagi-pagi ke kebun kamu. Kalau betul kamu mahu memetik buahnya. Lalu berjalanlah mereka sambil berbisik. Pada hari ini janganlah hendaknya seseorang miskin pun masuk ke kebun itu mendapatkan kamu. Dan pergilah mereka pada pagi-pagi itu dengan kepercayaan bahawa mereka berkuasa menghampakan fakir miskin dari hasil kebun itu. Sebaik-baik saja mereka melihat kebunnya, mereka berkata sebenarnya kita sesat jalan. Ini bukanlah kebun kita. Setelah mereka perhati dengan betul, mereka berkata tidak, kita tidak sesat. Bahkan kita orang-orang yang dihampakan dari hasil kebun kita dengan sebab ingatan buruk kita sendiri. Berkatalah orang yang bersikap adil di antara mereka, bukankah aku telah katakan kepada kamu, semasa kamu hendak menghampakan orang-orang fakir miskin daripada habuannya, amalah elok kiranya kamu mengingati Allah serta membatalkan rancangan kamu yang jahat itu. Mereka berkata dengan sesalnya, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berlaku zalim.
Kemudian mereka berhadap-hadap satu sama lain sambil cela-mencela. Mereka berkata, adahai celakanya kita. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Semoga Tuhan kita dengan sebab kita bertaubat menggantikan bagi kita yang lebih baik daripada kebun yang telah binasa itu. Sesungguhnya kita kepada Tuhan kita sahajalah kita berharap. Demikianlah azab seksa yang telah ditimpakan kepada golongan yang engkar di dunia. Dan sesungguhnya azab hari akhirat lebih besar lagi. Kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan, tentulah mereka beringat-ingat. Ayat-ayat ini masih lagi menceritakan berkenaan dengan orang kafir, iaitulah pemimpin-pemimpin mereka seperti Abu Jahal, Al-Mughirah bin Syu'bah dan lain-lain lagi yang menentang Nabi SAW. Di antaranya mereka berbangga kerana mereka banyak penyokong, khususnya di kalangan anak-anak cucu mereka yang ramai, kaum keluarga yang ramai. Angkana dha malin wa banin. Mantap-mantap mereka ada harta banyak dan ada anak pinak yang ramai. Mereka berbangga-bangga dan bermegah, merasa selamat untuk menentang Nabi SAW. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibaca kepadanya ayat-ayat kami, iaitulah ayat-ayat Quran yang diwahyikan kepada Nabi SAW, yang disebut di dalamnya pengajaran-pengajaran, termasuk di dalamnya kisah-kisah umat yang terdahulu seperti kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dan lain-lain, yang mereka tengok tanda, ada buktinya, kesan-kesan kaum yang dimusnahkan. Walaupun demikian mereka menganggap Nabi bawa cerita dongeng, cerita nak hibur hati saja. Muhammad ni bawa cerita dongeng. Inilah ucapan mereka yang jahat ketika mereka menentang Nabi SAW. Sanasimuhu alal khurtum. Kami akan burukkan dia di atas hidung mereka. Mereka dihinakan, disembamkan bila mereka tersungkur di dalam peperangan Badar. Dan para ulama mengatakan, khususnya Al-Walid bin Mughirah, Tuhan jadikan tumbuh daging di atas hidung dia macam belala. Macam belala untuk mengaibkan dia, dan tersembam. Termasuk di kalangan mereka yang dibunuh di dalam peperangan Badar, yang dicampak mayatnya ke dalam telaga setelah selesainya perang Badar. Itu balasan di dunia sebelum mereka menerima balasan neraka pada hari kiamat kelak. Idh balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yusrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbik wa hum naimun. Sepatutnya mereka menerima pengajaran daripada peristiwa yang berlaku di negeri Yaman. Ada satu kumpulan, satu kampung, ya Tuhan berikan kesenangan kepada kampung itu dengan kebun-kebun yang subur, buah-buah yang melimpah ruah. Mereka berbangga dengan kemewahan yang diberi kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba mereka didatangi oleh sifat kedekut, sifat bakhil. Mereka nak pungut buah hawa-hawa supaya orang miskin tak bangun lagi, dengan niat tak boleh beri ke orang miskin. Mereka lupa di sana ada zakat yang wajib diberi. Pertolongan kepada masyarakat yang boleh dibuat oleh mereka yang berada. Patutnya mereka sedar itu adalah perintah Allah. Kesenangan yang mereka dapat itu adalah rezeki yang diberi kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala.
bukan pada mereka sendiri. Tuhan beri rezeki tapi lupa pada Tuhan. Inilah perangai mereka yang kaya ni. Mereka yang senang macam Al-Walid bin Al-Mughirah dan rakan-rakannya yang menentang Nabi SAW. Sepatutnya mereka sedar Mekah ni ada apa? Bumi yang kering kontang, bumi yang tidak ada hasil. Mereka terpaksa keluar berniaga di Syam dan di Yaman. Allah Ta'ala murahkan rezeki mereka dengan perniagaan yang untung. Mekah pula dikunjungi oleh tetamu-tetamu Baitullah yang datang ke Mekah memajukan perniagaan mereka. Inilah rezeki yang Tuhan beri pada mereka. Mereka tak sedar ini daripada Allah. Mereka anggap itu bijak, mereka cerdik, mereka saja. Bila Allah Ta'ala utuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata mereka kaya, mereka banyak anak, mereka melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja lawan, mereka hinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bohonginya, menganggap ajaran dia bawa itu adalah cerita dongeng. Adakah mereka tak tengok bencana yang menimpa satu kumpulan di negeri Yaman, negeri yang subur, yang berbangga dengan kekayaan yang diberi oleh Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala tarik kekayaan mereka. Dengan kebun-kebun mereka terbakar di waktu malam. Bangun pagi tengok licin, jadi hangus, jadi arang. Bahkan mereka yang melawat di tempat itu masih ada lagi kesannya. Kesan arang itu masih ada sampai hari ini. Kesan yang sangat bersejarah yang disebut dalam Quran, untuk menjadi pengajaran kepada seluruh manusia. Sepatutnya pemimpin Mekah yang berniaga di negeri Yaman, mereka pergi ke situ tiap-tiap tahun. Mereka lalu di kampung itu. Sepatutnya mereka ambil pengajaran lah, sedar dan insaf. Jangan lawan Nabi Muhammad SAW. Dan kita baca kisahnya panjang minggu depan, insya-Allah. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Maksudnya, sesungguhnya kami telah timpakan mereka dengan balak bencana sebagaimana kami timpakan tuan-tuan punya kebun dari kalangan kaum yang mereka telah lalu, ketika orang-orang itu bersumpah bahawa mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada esok pagi, serta mereka tidak menyebut pengecualian.
Maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh balak bencana dari Tuhanmu pada malam hari, sedang mereka semua tidur. Lalu menjadilah ia sebagai kebun yang telah binasa semua buahnya. Kemudian pada pagi-pagi mereka panggil-memanggil antara satu dengan yang lain. Setengahnya berkata, pergilah pada pagi-pagi ke kebun kamu, kalau betul kamu mahu memetik buahnya. Lalu berjalanlah mereka sambil berbisik. Katanya, pada hari ini janganlah hendaknya seseorang miskin pun masuk ke kebun itu mendapatkan kamu. Dan pergilah mereka pada pagi-pagi itu dengan kepercayaan bahawa mereka berkuasa menghampakan fakir miskin dari hasil kebun itu. Sebaik-baik sahaja mereka melihat kebunnya, mereka berkata, sebenarnya kita sesat jalan. Ini bukanlah kebun kita. Setelah mereka perhati dengan betul, mereka berkata, tidak, kita tidak sesat. Bahkan kita orang-orang yang dihampakan dari hasil kebun kita dengan sebab ingatan buruk kita sendiri. Berkatalah orang yang bersikap adil di antara mereka, bukankah aku telah katakan kepada kamu, semasa kamu hendak menghampakan orang-orang fakir miskin daripada habuannya, amalah elok kiranya kamu mengingati Allah serta membatalkan rancangan kamu yang jahat itu. Mereka berkata dengan sesalnya, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berlaku zalim. Kemudian mereka berhadap-hadap satu sama lain sambil cela-mencela. Mereka berkata, adahai celakanya kita, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Semoga Tuhan kita dengan sebab kita bertaubat menggantikan bagi kita yang lebih baik daripada kebun yang telah binasa itu. Sesungguhnya kita kepada Tuhan kita sahajalah kita berharap. Demikianlah azab seksa yang telah ditimpakan kepada golongan yang engkar di dunia. Dan sesungguhnya azab hari akhirat lebih besar lagi. Kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan, tentulah mereka beringat-ingat. Setelah Allah Ta'ala menceritakan dalam ayat-ayat yang lalu berkenaan dengan pemimpin-pemimpin musyrikin yang menentang Nabi SAW, seperti Abu Jahal dan lain-lain lagi, macam-macam nama yang disenaraikan. Sebahagian mereka disembamkan muka, hidung mereka dalam perang Badar, mati terbunuh. Dan ada yang hidup balik ke Mekah, meratak menangis, berdendam nak balas balik. Sebelum dia perang Badar, mereka telah menerima bencana alam bila Mekah dilanda kemarau sehingga berasap. Bila mereka mencabar Nabi SAW, selepas hilangnya bala itu, mereka lawan pula Nabi. Inilah perangai orang kafir, tak mengambil kesedaran dan keinsafan. Walaupun mereka cabar, turun azab, hilang azab, tak percaya pula. Itulah perangai mereka yang tak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala minta mereka mengambil pengajaran daripada sebuah kampung di negeri Yaman. Kampung ini ada seorang kaya yang mempunyai kebun yang luas, yang subur, yang menghasilkan buah-buahan yang banyak, di mana tuannya seorang yang pemurah. Sebahagian buah ni beri kepada orang-orang miskin. Yang tupuh di benar orang miskin ambil. Murahnya tuan kebun ini. Bila tuan kebun mati,
Anak-anak mewarisi kebun ini. Tiba-tiba anak-anak ni bakhil. Tak mau beri ke orang miskin. Sehingga pakak sama-sama dia kita kutip malam supaya orang miskin tak sedar. Lalu Allah Ta'ala turunkan bencana membakar kebun itu. Ayat ini mengesahkan. Di mana pemimpin Mekah yang pergi ke Yaman yang berniaga melihat kampungnya, melihat kawasannya yang terbakar. Bahkan dikatakan masih ada lagi bekas-bekas yang berarang untuk menjadi pengajaran dan iktibar kepada mereka yang beriman. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami telah uji mereka dengan bencana sebagaimana kami uji tuan-tuan punya kebun. Ia adalah kebun yang berada di negeri Yaman. Beberapa batu saja bersana. Inna balawnahum id aqsamu la yusrimunnaha musbihin. Apabila tuan-tuan kebun itu bersumpah, menyumpah marahnya ke orang miskin, minta buah dia, sampai bersumpah sama-sama mereka, mari kita pakak putik buah waktu malam, waktu awal pagi, orang nak bangun tidur lagi, supaya tak sibuk ni orang miskin. Di mana anak-anak ni berlainan dengan orang tuanya yang pemurah, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La yusrimunnaha musbihin. Mereka berjanji pakak sama-sama mereka untuk memetik buah itu di waktu awal pagi, sebelum orang miskin keluar mengutik, sebelum orang miskin bangun daripada tidur. Tidak sebagaimana ayah mereka yang saleh, ayah mereka yang baik, yang pemurah, membahagi-bahagikan buah-buahan kepada orang miskin. Zaman dulu tak banyak pitih macam zaman learning. Hasil-hasil kekayaan jenis benda, buah-buahan dan sebagainya. Wala yastathnun. Wala yastathnun, dan mereka itu yastathnun ni terdapat kekhilafan kalangan ulama makna yastathnun. Ada yang mengatakan yastathnun dengan makna mereka tak kata insya-Allah. Insya-Allah. Lupa kepada Allah Ta'ala. Mereka tak sebut subhanallah, tak sebut nama Allah, tak sedar bahawa ini adalah rezeki daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya mereka bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengah ulama mengatakan yastathnun dengan makna dikecualikan sebahagian daripada hasilnya untuk dibahagi kepada orang miskin. Masa ni belum lagi diwajibkan zakat, sedekahnya sedekah sunat, tak apalah, patutnya berilah pada orang miskin, orang yang susah itu. Tapi mereka tak beri kepada orang miskin, orang yang susah. Satu riwayat kata mereka tak memuji Allah Ta'ala, bersyukur di atas nikmatnya, dan melahirkan tanda syukur itu dengan memberi sedekah kepada orang fakir dan orang miskin. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbik wa hum naimun. Lalu turun yang mengelilingi kebun itu yang diperintah oleh Tuhan, iaitulah malaikat Jibril yang ditugaskan untuk menurunkan bala bencana kepada orang yang engkar. Para ulama mengatakan ini sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selepas sikit diangkat Nabi Isa ke langit. Bermakna mereka adalah penganut Kristian, penganut Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Ayahnya beriman, mereka juga beriman, tetapi mereka telah berniat dengan satu niat yang tidak baik. Niat tak boleh beri pada orang fakir miskin. Walaupun disebut dalam hadis, barang siapa yang berniat nak buat jahat tak tulis lagi dosa. Bila dia buat jahat barulah ditulis satu dosa. Tapi ada juga orang yang Tuhan hukum dengan sebab niat jahat dia, kerana nak beri kesedaraan pada dia.
Dan ada juga orang yang Tuhan hukum niat dia dengan sebab perbuatan dia. Macam disebut dalam hadis, idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Qila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatil sahibi. Nabi kata bila dua orang Islam bertetap dengan pedang keduanya, yang dibunuh dan yang membunuh dua-dua masuk neraka. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, bagaimana hak kena bunuh masuk neraka? Patut tukang bunuhlah masuk neraka. Nabi kata kerana hak kena bunuh tu dia niat nak bunuh kawan dia juga. Sama-sama jahat niat nak bunuh. Tu. Cuma dang kau ni dia. Dua-dua masuk neraka belaka, Nabi kata. Menunjukkan bahawa di sana ada sebab niat boleh menyebabkan orang tu masuk neraka. Walaupun dia dibunuh. Dia seorang yang jahat, nak bunuh orang, dia dibunuh, masuk neraka juga. Itulah bandingan dalam ayat ini. Apabila satu kumpulan anak seorang yang soleh berniat tak mau bagi pada orang miskin, fata'a 'alaiha ta'ifun min rabbik wa hum naimun, lalu mengelilingi kebun mereka oleh malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan bala, iaitulah malaikat Jibril, untuk menghanguskan kebun mereka. Mengikut satu riwayat, diangkat kebun mereka, dibawa ke Taif. Taif menjadi subur di tengah padang pasir. Ada ulama mengatakan demikian. Kalau begitu macam mana dalam macam laut mati? Itu riwayat para ulama. Wallahu a'lam. Fa asbahat kasrim. Tiba-tiba kebun itu menjadi laksana malam yang gelap gelita. Kebun yang sedang masuk, mereka berpakat, bermesyuarat. Satu riwayat kata ada 3 beradik. 3 beradik ni bermesyuarat nak pergi petik buah awal-awal pagi belum orang miskin bangun tidur. Dengan niat tambah beri pada orang miskin. Dengan niat begitu. Fatanadaw musbihin anighdu ala harthikum in kuntum sarimin. Lalu mereka memanggil di antara satu sama lain. Sama-sama mereka, mari kita keluar bersama untuk memetik buah hasil kebun kita ini. Kalau kita nak petik sungguh, mereka pakat keluar belaka. Fantalaqaw wa hum yatakhafatun. Lalu mereka bertolak pergi ke kebun dalam keadaan mereka sembunyi bercakap bisik, tak mahu orang dengar. Allah yadkhulannaha al-yawm alaikum miskin, supaya tidak masuk seorang miskin pun ke dalam kebun ini. Kalau masuk orang miskin, rugilah takar 2-3 takar, 2-3 pak uti. Pada kebun mereka luar, takut luar nak beri ke orang miskin sikit. Tuhan dedahkan apa yang ada dalam hati mereka dan apa yang mereka bisik-bisikkan sesama mereka. Wa ghadaw ala hardin qadirin, dan mereka bergerak di waktu pagi dalam keadaan niat yang tidak baik, niat untuk tak beri pada orang miskin. Mengikut satu riwayat, niat untuk bonok kepada mereka saja, tak beri pada orang miskin. Niat yang Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala mengetahui apa yang sembunyi dalam hati mereka. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Manakala mereka sampai di kebun, mereka lihat licin. Tak ada, kebun tak ada dah. Ataupun hangus. Dia sahabat waktu malam, dia dah nampak kebun tu hangus. Lalu mereka berkata, ladallun, barangkali kita sesat jalan, tak sampai ke kebun, jalan lain. Itu mengikut satu riwayat. Satu riwayat lagi mengatakan, ada kalangan mereka mengatakan yang sedar dan insaf, inna ladallun, kita sudah sesat, sudah buat dosa kerana niat tak baik. Ditafsirkan dengan 2 makna. Satu makna macam dalam terjemahan itu, dengan makna sesat jalan. Kita tak sampai kebun, jalan lain pun sesat tengah-tengah malam, gelap lagi ni, pusing semula cari.
Satu riwayat kata, dia sedar ini bala Tuhan kerana kita sesat, kerana kita buat benda yang salah. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita telah diharamkan oleh Allah dengan sebab apa yang kita buat ini. Allah Ta'ala haramkan kita dapat rezeki ini dengan sebab kita niat tak baik terhadap orang miskin. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Lalu berkatalah yang sedar, yang insaf, yang berakal di kalangan mereka, alam aqul lakum laula tusabbihun, tidakkah aku pernah berkata kepada kamu, mengapa kamu tak bertasbih? Mengapa kamu tak bertasbih, tak memuji Allah Ta'ala? Aku sebut dah, tapi mu lupa. Kata salah seorang yang insaf di kalangan mereka, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Lalu mereka sedar dan insaf, lalu mereka berkata, subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami telah melakukan kezaliman, wahai Tuhan kami. Mereka sedar dan insaf. Ada ulama yang mentafsirkan subhana rabbina, mereka berkata astaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Dan tasbih juga termasuk dalam istighfar. Macam Nabi Yunus, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bertasbih dengan menyebut, beristighfar dengan menyebut tasbih. Subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, kami sudah berdosa. Inna kunna zalimin, sekiranya kamu telah melakukan kezaliman. Fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Lalu mereka berhadap di antara satu sama lain, marah-memarah di antara satu sama lain. Hak ni kata dengan sebab amung lah, hak ni kata sebab amung lah, hak ni kata sebab amung lah. Balas sama-sama dia pula. Tuhan dedahkan, kalau ikut aku tak ada gini, hak ni kata ikut aku tak ada gini. Setelah kebun mereka dibakar hangus dengan bencana yang diperintah oleh Allah, dibawa oleh malaikat Jibril. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Lalu mereka berkata, ya wailana, binasalah kita, punahlah kita, habislah kita telah melakukan perkara yang berdosa. Inna kunna taghin, jika sekiranya kami adalah orang yang melampaui batas. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Tuhan kita menggantikan kita dengan yang lebih baik daripadanya. Sesungguhnya kita kembali kepada Tuhan. Lalu mereka sedar, mereka insaf, dan mereka balik kepada Tuhan, taat kepada Allah Ta'ala. Dan mengikut riwayatnya, Allah Ta'ala gantikan mereka dengan kebun yang lain yang lebih baik daripada itu. Setelah mereka sedar dan insaf, mujurlah jadi begitu. Kalau mati punah mapu selalu, nak kata apa? Terbakar dengan dia habislah. Ini dok Tuhan jadikan bala bencana tu insaf dan kesedaran. Kisah ni adalah kisah yang benar, kisah yang disebut dalam Quran, bukan cerita dongeng. Di mana orang-orang kafir Quraisy yang berniaga ke Yaman melihat kebun ini, mereka tengok kesan-kesan hangus masih ada lagi, dan dikatakan sampai sekarang pasir hangus tu ada lagi untuk menjadi pengajaran. Kawasannya beberapa kilometer daripada Sana'a. Kadzalikal azab, begitulah azab, yakni azab dunia yang kamu tengok, yang kamu lihat. Wala azabul akhirati akbar, dan sesungguhnya azab di hari akhirat itu lebih besar. Lau kanu ya'lamun, kalau sekiranya mereka itu tahu. Kalau mereka tahu dengan ilmu yang matang, dengan akal yang baik, mereka akan balik kepada Allah Ta'ala. Mereka tak buat maksiat, mereka tak jadi kafir. Kalau mereka berfikir, itu adalah kisah-kisah yang benar, yang ada kesan-kesannya yang mereka tengok. Sepatutnya mereka sedar dan insaf. Tetapi yang degil tetap degil juga, tak jadi apa. Tunggulah bala berapa kali pun, hak jenis Tuhan tak beri hidayah, kerana degil dia macam iblis, macam syaitan, sampai mati tak beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam.